hampir tak banyak masjid dan surau nak membincangkan tajuk ni. Kerana kita rasa bahawa tajuk yang begini ni bukan tempat dia di masjid. Tajuk yang begini ini tidak menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Malam ini kita nak membincangkan tajuk Hubbul Watan. Cakap Arab sikit lah. Artinya cintakan negara, menghayati 5 prinsip rukun negara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih kepada bagi sahabat fadilah, tuan pengacara majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama melapangkan masa dan mengambil kesempatan untuk bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Kerana kebiasaan kita di Malaysia ini, setiap maghrib hampir di kebanyakan masjid dan surau diadakan majlis-majlis syarahan dengan tujuan supaya kita dapat mengambil sedikit kepahaman, sedikit saja, kerana belum tentu faham semua. Maklum sajalah, kita mengaji di masjid ini sekira-kira santai-santai saja. Kerana pertama, silibus pun tak ada. Yang kedua, kita pun tak boleh nak mengukur sejauh mana kepahaman orang yang mendengar. Kerana mengaji di masjid ini biasanya tidak ada pemeriksaan. Jadi kita pun tak tahu, walaupun memang 1 jam duduk dia mendengar beri, tapi belum tentu faham tu. Tetapi jadilah mudah-mudahan kalau tidak semua dapat kita fahami, sedikit sebanyak dapat menambah kepahaman kita sehari ke sehari, lebih lagi sebagai melengkapkan kehidupan kita seorang muslim. Tuan-tuan sekalian, malam ini kita nak membincangkan tajuk Hubbul Watan. Cakap Arab sikit lah. Artinya cintakan negara, menghayati 5 prinsip rukun negara. Saya pejabat maklumkan tajuk ni, saya menung sekejap. Mengapa? Sebab hampir tak banyak masjid dan surau nak membincangkan tajuk ni. Kerana kita rasa bahawa tajuk yang begini ni bukan tempat dia di masjid. Tajuk yang begini
ini tidak menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan faham atau tidak? Ini bukan saya beritahu. Saya kata hampir tidak banyak masjid dan surau. Saya sebulan hampir 60 masjid dan surau, atau mungkin lebih. Maknanya setahun berapa ratus. Kalau dikira ambil dari saya mula berceramah sekarang dengan 20 tahun, boleh dibilang dengan jari yang nak mengambil tajuk ini untuk dibincangkan di masjid dan surau. Kerana menurut kita ini bukan satu perkara yang penting dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang kira-kira matlamat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faham makcik yang di atas. Tetapi sangkaan itu tidak tepat. Kalau kita mengatakan hal-hal yang dibincangkan dalam soal kehidupan kita menuju kepada Allah Ta'ala, ia hanya berkaitan dengan soal ibadah solat, puasa, ibadah zakat misalnya, maka itu sebenarnya adalah kesamaran kita dalam memahami agama. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan ini ayat yang terakhir diturunkan, tetapi ini bukan pandangan yang tepat. Tetapi ayat ini antara lain sebahagian diturunkan pada ketika Nabi SAW melaksanakan hujjatul wada ataupun haji selamat tinggal. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah sebut dalam ayat ini, hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama. Maknanya sempurnalah syariat yang nak dibawa oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu al-yawma akmaltu lakum dinakum, dah sempurna. Apa maknanya sempurna? Artinya segenap sudut kehidupan itu telah ada pensyariatan. Tanya tentang apa? Soal ibadah sempurna, soal muamalat sempurna, soal kenegaraan sempurna, soal kekeluargaan sempurna. Tidak ada satu ruang pun di dalam kehidupan manusia setelah diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, yang belum lagi disempurnakan tadi. Apa makna? Artinya kalau kita sebut tentang kesempurnaan agama, berarti apa yang kita nak bincang ini juga adalah sebahagian daripada agama. Kerana itu Islam bukan hanya soal ibadah khususiah. Ibadah khususiah ni yang kita buat tadi, khusyuk semayang. Saya tanya orang PJ ni, khusyuk, kira-kira khusyuk lah. Tuan-tuan yang giling pula komputer nanti, kira-kira khusyuk lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima lah tu, mudah-mudahan. Baik, soalan, setelah kita semayang tadi 3 rakaat,
Oh makcik, 3 rakaat tadi apa manfaatnya untuk ummah? Sudah susah benar nak jawab, nampak? Tuan-tuan, setelah kita habis 3 rakaat tadi, apa manfaatnya untuk ummah? Tak faham soalan ke tak ada jawapan? Adakah setelah 3 rakaat kita selesai tadi, maka telah selamat urusan 3 orang fakir miskin hari ini? Faham ke tidak makcik? Adakah setelah kita solat 3 rakaat tadi, maka telah selesai urusan berkaitan dengan hal ehwal masyarakat Islam? Apakah setelah selesai 3 rakaat tadi, maka kita telah menyelesaikan urusan-urusan atau tuntutan-tuntutan kewangan menurut Islam? Boleh faham? Itu yang pertama. Maknanya Islam ini agama yang sempurna. Dia bukan hanya soal ibadah khusus. Ibadah khusus itu dituntut, itu nisbahnya fardu ain. Tetapi soal kenegaraan ini kadang-kadang kita risau. Apabila ada di antara kita, lantak azan, biarlah, yang penting kita jaga bab semayang. Memang sejak bila pula ustaz ceramah jangan semayang? Memang kita pun kan itu kita punya fokus, supaya orang datang semayang. Tetapi pada masa yang sama, untuk memahamkan kita umat Islam, hanya dengan solat 2 rakaat di waktu subuh, 4 rakaat di tengah hari, 4 rakaat di waktu petang, 3 rakaat di awal malam, dan 4 rakaat di waktu malam, itu tidak menyebabkan orang-orang yang berkeperluan selesai keperluan mereka. Itu tidak memberikan impak saudara-saudara kita yang di luar sana, yang sedang mengharapkan tagihan bantuan umat Islam, akan mereka perolehi. Lain macam sikit ceramah hari ini. Misal prinsip kenegaraan, ni faham ke tidak ni kita ceramah buat apa ni? Faham kan? Belum start lagi ni? Belum. Tuan-tuan janganlah risau sangat. Tak, supaya kita faham, kena ada concern. Ya, memang saya pun berceramah di masjid-masjid dan surau, tetapi itu tidak menjadikan kita orang yang duduk di dalam masjid ini meninggalkan urusan-urusan yang disebut sebagai apa ke benda pula lah, payah nak menyebut. Tadi ingat dah, hirasatuddin wa siyasat, apa nama, apa benda pula lah, payah nak menyebutnya. Maknanya urusan menjaga agama dan juga urusan menguruskan dunia. Itu yang ada dalam kenegaraan. Maknanya apa? Orang-orang yang ada di dalam masjid mestilah orang-orang yang sentiasa mempunyai jiwa bernegara. Walaupun kita tahu memang di masjid ni kebanyakannya orang pencin belaka, kebanyakanlah, bukan semua. Di sini tidaklah pasal di Kelompok, tapi kebanyakan tempat banyak orang RTM semua. Semua rehat tunggu masa je. Ya. Tak. Maknanya bukan kita jadi orang masjid kita lupakan hal kehidupan itu. Kerana kalau tidak, sebab itu apa kata Nabi, disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, apabila sesuatu urusan umat Islam itu diberikan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah,
Tunggulah kiamat datang. Bukan maknanya kiamat yang Dajjal datang tu, tak. Artinya tunggulah kerosakan. Jadi makna kita kena jadi orang Islam, orang yang saleh, yang bernegara. Artinya apa? Kita sentiasa mikirkan tentang apa urusan negara kita. Habis. Itu sebagai mukadimah. Baru nak start. Tuan-tuan, boleh faham tadi? Tuan-tuan jangan salahkan saya. Masjid yang bagi tajuk, saya mana tahu. Tajuknya Hubbul Watan. Takkan saya nak cerita pasal hukum makan tak nenas. Kan tak kena. Tajuknya Hubbul Watan, itulah cerita dia. Jadi sebagai mukadimah untuk kita fahamkan mengapa mesti kita sama-sama juga memikirkan, walaupun tempat ini yang disebut sebagai masjid, Allah rakam dalam Quran tentang Masjid Quba secara simbolik, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang dibina, yang diasaskan pada hari pertama, ini kata para ulama merujuk Masjid Quba sebagai simbolik, adalah lebih utama engkau solat di dalamnya ada orang-orang yang menyucikan jiwa mereka. Jadi itu jelas, memang di masjid itulah tujuan kita solat tadi. Kerana kata Nabi SAW, salawatul khams, solat 5 waktu, kafaratul lima bainahun, adalah penghapus dosa. Kita hati pun tak apa nak sedap, hari ni datang ke masjid dapat sembahyang, kita rasa lega. Serabut kita di luar sana, masuk dalam masjid, kita rasa bertenang. Sibuk kita berniaga, ayo kan? Tapi bila masuk masjid kita bertenang sekejap. Itu betul. Tetapi itu tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang meninggalkan terus urusan-urusan kehidupan itu kepada orang lain tanpa kita sama-sama memerhatikan. Tuan-tuan, tajuk kita hari ini prinsip 5 rukun negara. Tuan-tuan jangan risau, saya ini bukan daripada Biro Tata Negara. Sebab selalu orang nak menguraikan tajuk ni orang BTN. Tapi saya nak bawa bagaimana kita nak memahamkan 5 prinsip rukun negara ni dalam konteks sudut pandang kita sebagai seorang Muslim. Saya ingat, tak tahulah tuan-tuan ni hafal ke tidak kan? Tuan-tuan jangan bagi malu orang masjid. Kok iya kita memang menghafal Quran banyak, rukun negara tu jangan tak hafal, teruk sangat. Tidak salah kita menyayangi negara, cuma jangan kita sampai tahap ta'assub. Itu tidak ada dalam Islam. Ya. Ta'assub ini dia panggil melampau. Dia panggil ghulu. Ghulu ni melampau. Ghulu ni dalam apa benda pun tak boleh, tuan-tuan. Semayang pun tak boleh. Semayang ghulu pun tak boleh. Semayang, maknanya semayang ni ibadah, tak boleh. Satu hari Nabi SAW masuk dalam Masjid Nabawi. Masjid zaman itu tiang dia pakai apa nama ni, batang kurma. Jadi digantung tali antara tiang. Nabi SAW tanya, ni tiang ni apa benda tali? Kata Nabi, kata orang, ya Rasulullah, ini tali milik Fulan bin Fulan. Nanti bila dia semayang, dia sampai tak larat semayang, dia akan paut pula pada tali supaya dia boleh terus semayang. Nabi kata, ini bukan cara dia. Ini bukan. Buka tali. Maknanya Nabi tidak setuju. Itu dalam bab semayang. Faham makcik? Jangka kita semayang sampai pingsan semayang. Allah pingsan. Semua pingsan. Apa hal ni? Banyak orang semayang, satu masjid pingsan. Tak. Itu tidak dalam tuntutan agama. So itu Islam, dia bukan agama yang sifatnya ghulu, maknanya melampau. Tak. Baik. Pertama,
kepercayaan kepada Tuhan. Tadi saya tengok sini, bagus betul digantung siap. Dia mungkin agak penganjur risau, ustaz pun lupa. Tuan-tuan, saya bila baca Rukun Negara ni, saya baca dia punya pencerahan, cerita kepercayaan kepada Tuhan ni, saya ingat satu perkara lah kita sebagai orang Islam, bila disebut kepercayaan kepada Tuhan, saya rasa tidak ada isu dalam konteks kita orang Islam untuk berbolak-balik dari segi pemahaman kita. Kerana jelas kita sebagai seorang Muslim, Allah sebut dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Habis, finish, full stop. Sebab itu arti apabila kita sebut soal kepercayaan kepada Tuhan, soal keyakinan kita lah sebagai orang Islam. Itu asas kepada kita sebagai seorang rakyat, asas kepada kita sebagai orang yang berada di bumi bertuhan. Tak kira lah apa letak belakang kita. Saya mak Portugis keturunan, bapa saya Belanda. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan tengok saya besar semacam. Tapi bukan original Portugis lah. Saya lahir di Melaka. Melaka kan kena tawan dengan Portugis. Walaupun mak saya bukan keturunan Portugis, cuma ambil tompang lah Portugis datang ke Melaka tu. Nampaklah luar negara sikit. Bapa saya orang Jawa, Tanjung Karam. Tapi orang Jawa ni kok mana pun asal usul daripada apa nama ni, Kepulauan Jawa lah. Tapi zaman dulu lah, lama dulu. Jadi makna Jawa ni Belanda yang datang. Jadi Portugis dengan Belanda lah, luar negara sikit. Walaupun namanya Haryanto. Tak, makna kita ni, arti bila kita sebagai orang Malaysia, kita orang Islam, tak kira lah asal kita ni, kalau nak terjemahkan Melayu ke Dazan ke, asalkan di Islam, dia kena pegang inna dina indallahil Islam. Itu tak ada bincang lagi dah. Mana Islam ni? Kenapa kita kata Islam? Sebab Allah sebut bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Sebab itu saya nak pesankan, hari ni bila kita sibuk memikirkan macam-macam hal, kita terlupa hari ni bahawa kita akan hilang wajah kita daripada tanah air ni apabila hilangnya kepercayaan dan keyakinan kita. Maknanya apa? Artinya Islam itu mesti betul-betul dipasang dalam negara yang kecil itu. Faham tuan? Negara kecil. Negara ni besar sangat. Saya nak bercakap dengan tuan-tuan bukan ahli parlimen pun. Ke ahli parlimen, gaya ahli parlimen ada, tapi bukan. Maknanya apa makcik? Oh makcik, dalam negara kita tu, yuk tadi berapa? SS14. Negara SS14 tu, nombor 607. Tu negara ni. Tuan-tuan faham ke tidak? Mana kita memikirkan tentang negara yang besar ni, negara yang SS14 nombor berapa makcik? Yang itu tu hilang Islam ni. Bagaimana kita nak jadikan negara yang besar ni Islam? Faham tak bang? Bagus, semangat itu kita nak. Tapi bagaimana kalau kita pun dalam keluarga tu semayang pun tak tentu hal? Kita mestilah apa bang?
subuh bangun ke tidak? Ini soal asas ni. Sebab itu tadi kita punya tuan murid tersebut rukun. Rukun maknanya apa? Masuk pekah balik kita nampak macam nak bincang bab kenegaraan. Pekah juga. Tuan-tuan, sini memang ada kuliah tetap malam Ustaz. Ada. Tuan-tuan, oh makcik, rukun maknanya apa? Mentang-mentang duduk jauh buat tak tahu je. Lantak dia dah kata. Tuan-tuan, rukun maknanya apa rukun? Rukun ini mudah je. Apabila tidak ada rukun itu, maka sesuatu itu tak ada. Rukun semayang misalnya berapa? Sudah. Ni aku menyampah ceramah kena tanya ni. Kata rukun semayang 13. Okey. Di 13 tu satu hilang, semayang tu tak kira tak ada. Faham tak? Semayang tu kira tak ada, tak wujud. Walaupun kita buat, tapi satu rukun tu hilang. Sama juga bila rukun ni satu tak ada, bermakna hilang identiti kita sebagai bangsa Malaysia, rakyat Malaysia. Apa identiti pertama? Kita, we are Muslim. Tu saya cerita pasal orang agama lain, lantak ke dia ada cerita. Dia pun sama mereka. Pandai dia lah buat kat dia punya tempat. Yang kita sibuk mikir pasal dia buat benda ni. Kita cerita kita ni. Tuan-tuan pernah tengok tak orang lomba lari ramai-ramai? Dipanggil apa? Bukan maraton, itu lari seorang-seorang tu sebenarnya. Ni tak yang bergili-gili tu panggil benda. Alah, apa benda pula lah bunyi dia. Baton passing bukan. Yalah, passing baton tu lah. Relay kan. Relay ni makna lari berganti-ganti. Ada ke agak-agak orang yang tengah lari laju tu, dia peduli orang belakang dia baton terjatuh? Tuan-tuan faham ke tidak? Dia berhenti. Tunggu. Kawan ni baton jatuh. Dia pula pergi patah balik. Baton tu bagi macam ni ambil gini. Ada gitu. Lantak kau lah. Sama lah kita. Sekarang ni apa yang kita perlu ialah strengthen our side. Understand? Tuan-tuan jangan main-main. Saya kalau ceramah kat bandar cakap orang putih tiba-tiba. Sudah. Bomba. Saya ingat polis tadi. Main kita sekarang ni nak membina negara kita. Kita nak cerita yang besar-besar ni tak tercapai kita. Kita cerita yang kita berkuasa. Ni ramai Perdana Menteri sini. Cuba angkat tangan Perdana Menteri. PM. Semua pakai tangan aku. Ada ke Perdana Menteri dalam ni? Yang sana Menteri Dalam Negeri. Kita Perdana Menteri ni, kita bukan ada rakyat 30 juta. Rakyat kita 4 orang saja. 4 orang pun kita gagal nak memastikan kepercayaan kepada Allah Ta'ala tu. Faham ke tidak makcik? Bagaimana kita nak menjadikan ini yang kita sebut bumi bertuah ni? Kerana rukun yang pertama ni hilang. Sebab itu malam ni saya tak nak kita terlalu tinggi sangat sampai peringkat parlimen. Bawa tenang. Kita masuk parlimen negara ikut lorong masing-masing je lah. Ikut lot rumah masing-masing punya negara. Makna kita Perdana Menteri. Betul, nanti Perdana Menteri akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Jangan lupa Perdana Menteri lot 48 SS16 Palang 2 juga akan dipertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Faham makcik? Menteri apa? Menteri Kewangan, Menteri Dalam Negeri juga dipertanggungjawabkan. Jangan main-main. Asal hari siang aja pasal sampai. Asal hari siang pasal sampai. Besok akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan boleh faham tak perbincangan kita malam ni? Don't worry tuan-tuan. Saya bawa dia insya-Allah tempat yang tuan-tuan boleh
bawa balik. Kang saya cerita tinggi, tuan-tuan mabuk gitu je. Ya. Ceramah apa tadi bang? Merdeka pasal rukun negara. Apa ceritanya? Tengok TV je lah. Tak. Sebab itu tuan-tuan, soal membina agama di dalam kehidupan kita, ini prinsip memang. Kalau tidak, bagaimana kita nak membina kekuatan sebuah negara? Kalau kita dalam negara yang kecil pun kita gagal untuk membina keyakinan kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain? Sebenarnya notasi ni banyak, ceramah kita ni limited. Tuan-tuan, ini kat bandar tak boleh ceramah panjang. Kampung tak apa, orang bandar ni semua sibuk, busy. Time is gold. Kan? Orang kampung dia tak ada kerja, awal benar habis kata Ustaz, nak nunggu pukul 12 lama lagi ni. Orang kampung, orang bandar jangan kan, dia dah macam-macam dah tu, kedai mamak, ada tombiang, semua ada. Tuan-tuan, apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 85? Saya saja sebut ni kod-kod, tuan-tuan nak catat kod-kod lah, kod-kod, tapi saya tahu orang kita sekarang ni kuat menghafal. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahu alazim. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebahagian ulama menghuraikan din dengan maksud the way of life. Ni kepercayaan kepada Tuhan. Kita nak membina negara, kita nak membina individu yang ada di dalam negara tu. Anak tuan-tuan, anak saya boleh jadi salah seorang menteri lagi 20 tahun akan datang. Boleh jadi. Setuju? Boleh jadi. Kita masa itu dah rata dah dengan tanah. Tapi kalau kita tak boleh nak membina yang disebut keyakinan kepada agama, kepada Allah Ta'ala tu dalam jiwa kita, dalam negara yang kecil, bagaimana kita nak membina keyakinan ni dalam negara yang besar? Islam bukan soal pakaian. Bang, saya hari ni boleh saja nak ceramah pakai t-shirt, seluar jeans dan juga cap. Lagi-lagi setelah Manchester United menang semalam, jadi mungkin saya pakai jersey Manchester. Saya takut tuan-tuan balik semua dengan imam-imam pun balik. Dia kata ni ustaz mana sesat ceramah pakai t-shirt pula. Bukan mesti Ustaz, ayo sambung balik. Minta maaf Ustaz, selalu ada TV, boleh tengok waktu berminit lagi. Masjid ni dia memang kita menghadap sana, tak tahu apa cerita langsung kat belakang. Jadi minta maaf lah tuan-tuan, mana yang baru datang untuk solat isyak, saya dimaklumkan kita akan ajakkan sikit sampai pukul 9. Tapi pukul 9 tu memang dah berhentilah sebab azan isyaknya awal. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan tidak ada apa keperluan, bolehlah tunggu sama-sama berjemaah isyak sekejap lagi. Tapi kalau tuan-tuan ada keperluan, mungkin tuan-tuan boleh selesaikan dululah, ya. Sebab program malam ni kita lajakkan sikit sehingga jam 9. Jadi 9 tu insya-Allah kita akan solat isyak. Baik, itu yang pertama. Sebab itu soal kepercayaan kepada kepercayaan kepada Tuhan itu dalam konteks kita, yang ini kita nak bina dalam negara masing-masing. Dan kena ingat, dia bukan hanya soal luaran, bukan hanya soal penampilan, dia soal wa may yabtaghi, yang Allah Ta'ala sebut ghairal Islam dina, the way of life. Maknanya kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita nak kena luruskan. Kalaulah setiap kita umat Islam berjaya membina negara yang kecil di rumah itu dengan keyakinan yang betul, tuan-tuan yakinlah negara ini akan lurus.
Tapi kita pun uhal membina negara yang di rumah, bagaimana nak meluruskan negara yang 30 juta ni? Nampak? Jadi sebab itu tak apa. Ya, yang negara ni akan ditanya, tetapi besok akan ditanya tentang negara kita. Negara yang kita di rumah itu besok Allah akan tanya. Kerana Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya orang-orang yang di bawah pimpinan kamu. Oleh kerana tuan-tuan pun bukan menteri, tuan-tuan tak ditanya pasal menteri, tuan-tuan akan ditanya sebagai Perdana Menteri saja. Besok tanya macam mana? Ya Allah, aku sebenarnya tak sempat jawab, kita kena beduk je nampak. Tu pertama, tuan-tuan. Tapi ialah soal cabaran, saya nak sebut sikit lah. Kita orang Islam ni, dia adalah ibarat pokok yang berakar tunjang. Betul, pokok akar tunjang. Saya tahulah tuan-tuan ni boleh bayang pokok ke tidak. Maklumlah, dekat tengah bandar ni mana datang pokok ni. Dia pokok akar tunjang ni tuan, maknanya akarnya tu sampai ke bawah. Artinya apa? Dia tidak goyang. Dia tak goyang macam itu. Ini bukan soal, adakah kalau macam Ustaz kita boleh sediakan ruang yang mudarat? Tak, itu salah. Kita bercerita soal kita. Maknanya apa? Tu orang bagi pepatah, ikan di laut, ikan di laut, bukan dekat pasar ni, dekat laut. Berapa tahun dia duduk dalam laut? Masin ke tidak? Sudah. Tuan-tuan ni tak rajin makan ikan fresh ke dah jadi kari kepala ikan kan? Saya ceramah kat TV3, rajin makan Yop dia punya kari kepala ikan. Dia pun penat. Ni geng kari kepala ikan, memang dia standby. Ustaz, hari ni kari kepala ikan sudah ada. Tuan-tuan, ikan yang duduk di laut, walaupun garam sebanyak-banyaknya orang ambil untuk buat garam, ikan tidak pernah masin. Betul? Kenapa kita orang Islam jadi umat yang kelang kabut tak pasal? Sedangkan kita sepatutnya punya akidah yang kuat. Apa Allah Ta'ala sebut dalam suatu firman? Tuan-tuan, ini bukan perbincangannya soal bagaimana membina bi'ah, suasana, tak. Itu lain maksud. Saya mencerita ni soal bagaimana kita membina jati diri sebagai seorang Muslim. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Apa Quran sebut? Walan tarda, artinya never ever forever. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi engkau wahai Muhammad, mereka tidak akan redha selama-lamanya. Kata para ulama apa? Kalau Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani tidak redha, maka orang yang mengikut Nabi lebih lagi mereka tidak redha. Maknanya apa? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikut cara hidup mereka. Maknanya apa? Dia ibarat beginilah, saya bagi analogi. Tuan-tuan rasa rusa terperanjat tak kalau rimau kejar dia? Dia memang lari, cuma agak-agak rusa terfikir-fikir tak kenapa rimau kejar dia? Tuan-tuan ni tak faham soalan ke? Tak pernah jumpa rimau kena kejar, rusa kena kejar rimau? Rusa, kambing lah tukar. Susah menang rusa nampaknya. Kambing kena kejar dengan serigala, agak-agak kambing tu pening tak mikir kenapa serigala kejar dia? Memang kambing lari, betul tak? Tapi dia memang tahu Allah jadikan serigala memang akan kejar dia.
Sama juga kita. Kita orang Islam, kita tahu bahawa Allah sebut dah dalam Quran, selama-lama musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah redha. Artinya apa? They will do everything. They will do everything. They cannot change our clothes. It's okay. Because of Melayu pakai songkok, pakai kepiah, pakai jubah. Never mind. We change the attitude. Dia nak ubah orang Islam pergi semayang Jumaat pakai seluar pendek. Ada pernah tuan-tuan tengok? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Ke tuan-tuan tak pernah semayang Jumaat? Ada pernah kita tengok orang semayang Jumaat pakai seluar pendek? Tak ada siapa cuba nak tukar. Tapi saya nak tanya, oh bang, ni tak maaf tuan-tuan ceramah mereka. Ni bukan ceramah bab semayang ni, bab negara. Kita tak jumpa orang solat Jumaat pakai seluar pendek. Tak ada. Tak. 66 tahun negara kita merdeka. Saya yakin kalau tanya dengan, saya ingat tuan, masa saya kira nak banding dengan yang sana tu, itu zaman TikTok rasanya, nak banding dengan sini. Ada yang pakai seluar pendek sembahyang Jumaat? Tak ada. Atau khatib pakai seluar pendek? Innallah. Ada? Nak tengok kena humban ke bawah pakailah? Tak ada. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya, kita jumpa tak ketika khatib baca khutbah, orang mendengar khutbah main game? Bang, ada tak? Nampak? Oh makcik, faham ke tidak? Tuan-tuan, memang saya ni dipanggil untuk ceramah, tapi saya bukan sekadar untuk cukup 1 jam saya balik. Saya dibagi tajuk ni, saya mikir ke mana saya nak bawa supaya tuan-tuan boleh betul-betul faham tajuk ni dalam konteks untuk kita sebagai orang awam. Sebab itu Allah sebut dah, they will never ever forever forget. Understand? Boleh juga? Boleh. Yang sebenar-benarnya, saya kalau cakap orang putih kat TV tu, saya memang ada teacher saya rajin tengok. Dia kata, Ustaz, today your English very bad. Sebab dia cikgu English saya sekolah menengah. Kan? Pasal apa? Berterabur habis cakap orang putih. Tapi tak apalah, asal bunyi okey lah tu. Sebab itu dia tak pernah lupa. Dia takkan boleh tukar kita punya rupa. Orang Arab tetap pakai jubah. Betul tak? Tuan-tuan tengok di Riyadh, Halloween pakai jubah. Hantu betul pun takut tengok dia. Nampak? Ingat, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebab itu kita perlu bina kepercayaan, yakin sungguh-sungguh Islam adalah agama kita, maka bina negara kita. Lot 209 Jalan SS 43 Palang 7, negara tu bina. 1, habis. 2, macam tak habis je gaya ni. Tuan-tuan, dia sebenarnya rukun negara ni dia bukan daripada awal merdeka. Tak. Rukun negara ni awal-awal merdeka tak ada. Ini ceramah BTN lah ya. Ini ceramah BTN. Tapi saya cerita tuan-tuan pun bukan semua tahu. Rukun negara ni dia bukan daripada awal merdeka. Bukan. Merdeka apa? 1947? Tak. Ini 1970. Lepas 1969 13 Mei baru diwujudkan ni. Tujuannya apa? Supaya nak mengelakkan berlaku lagi krisis. Sebab itu kita orang Islam, kita hari ni bina Islam tu dalam negara kita, yang kita sebagai autoriti dia. 1, 2. Apa dia? Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Tuan-tuan, sebenarnya kita tak rugi pun. Tak rugi. Kita tak rugi.
Sebab soal ini adalah konsep yang sebenarnya ada dalam Islam. Allah sebut misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kitalah, atiullaha, taatlah kepada Allah. Ni sekejap lagi kita nak solat. Wa atiur rasul, lepas solat kita berwirid, kita berdoa. Itu sunnah Rasulullah SAW tunjukkan. Kemudian Allah sambung lagi, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah di antara kamu. Dalam konteks negara kita, kita tidak ada khalifah. Kita bukan negara khalifah, khilafah bukan. Dalam konteks negara kita, para ulama meletakkan negara yang seperti kita, maka yang disebut ulil amri adalah agung. Tapi come on lah tuan-tuan, takkan agung nak jaga traffic light? Tuan-tuan faham ke tidak? Takkanlah agung nak speed trap. Itu dipanggil tafwidus sultah. Kita give, boleh panggil split the power, understand? Jadi dibagi polis untuk jaga, askar jaga kat laut. Saya ceramah di Manjung, itu askar laut. Ceramah di TUDM, askar tentera udara. Ceramah di Mindap, itu askar tentera darat. Jadi split power. Semua tu masuk dalam mentaati pemerintah. Sama jugalah, menteri-menteri semua dapat power daripada raja. Takkanlah raja nak buat kerja semua, termasuklah imam-imam. Sebab itu imam, kalau ni wilayah Selangor dapat tauliah, betul? Takkanlah tuan-tuan nak suruh Ustaz Selangor jadi imam juga. Agak-agak lah tuan-tuan. Maka dia tafwid sultan, bagi imam ni jadi. Sebab itu imam ni dia pakai power sultan. Tapi tak payahlah panggil sultan pula berjadi dengan imam. Tuanku, bawa tenang. Tak, supaya tuan-tuan faham konsep benda ni ada dalam Quran. Kadang-kadang kita tengok, kita kata ini mengarut Ustaz, ni mengarut. Bawa tenang. Jangan kita mengarutkan semua benda. Ya, ada sebahagiannya mengarut, taklah semua tepat pun, tapi tidak semua. Kalau kita belajar tentang kenegaraan menurut Islam, kita akan nampak model ni. Sebab itu Quran sebut. Tapi Quran nak pergi kepada, dia panggil consequences daripada ketaatan ni. Tuan-tuan faham ke tidak? Oh bang, tuan-tuan tak payah tengok lah situ bersonor, tengok sini ha je ha. Tuan-tuan suka tengok TV juga. Oh makcik, faham ke tidak? Maknanya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada ulil amri tadi, itu bukan dia punya objektif paling utama. Maksudnya apa? Maksudnya, artinya bukan kita, bila kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Dalam konteks ni kita bincang ni ulil amri, yang disebut taat kepada raja, setiaan kepada raja dan negara ni. Tuan-tuan, yang Allah nak daripada ketaatan itu ialah selepas itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasulih. Apabila engkau berkelahi, ini soal manusia, kita tak payah banyaklah, sampah depan rumah pun kita berkelahi. Sampah depan rumah bang, ini bukan bom atom yang depan rumah, sampah. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini belum cerita lagi Jepun hantar apa nama ni? Tuan-tuan memang tak beri lantak dulu Ustaz, Jepun nak hantar apa? Ingat? Kan Jepun apa nama ni, dibuangnya dia punya sisa apa nama, radioaktif ke apa nama? Saya nama kadang silap lah. Kan? Dia hantar ke laut. Ini bukan cerita tu bang, cerita tu pun kita tak sampai, kita tak habis-habis. Oh makcik, jiran tuan-tuan, saya kalau kat TV, kat radio, tanyalah Ustaz ke yuk, itu soalan. Ustaz apa pandangan jiran buang sampah dalam tong sampah, ditompang tong sampah kita. Makcik, bila kita nak fikir bahan nuklear yang orang buang tu, kita duk sibuk sampah jiran sebelah buah, kucing orang. Kita peringkat sampah, kucing, parking kereta,
Tuan-tuan, kalau itu cara kita fikir, tak sempat nak fikir orang lah bawa kapal terbang lalu atas negara kita. Tak sempat kita fikir orang cross kita punya border. Tuan-tuan ni faham ke tidak? Tuan-tuan faham tak apa saya nak sampaikan ni? Maknanya sempit betul kita punya fikir. Berarti hari-hari kita punya masa habis memikirkan sampah jiran sebelah. Tak apa, kau jaga, kau buang kat rumahku Long, sampah tu kau campak lebih ke sebelah. Itu je lah kerja hari-hari. 40 tahun habis gitu je. Sebab itu Quran sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Konsekuensi daripada ini Quran nak kita supaya whatever ada pertelingkahan kita balik kepada sumber. Dalam agama balik kepada Quran dan sunnah Rasul SAW. Madza qala Allah, madza qala Rasul. Konsep disimpul. Dalam konteks kita kehidupan, apa nak pakai? Tuan-tuan, ini bukan cerita baru. Buka kitab-kitab usul fiqh. Imam Syatibi tahun bila? Imam Nawawi, Imam Ghazali Tusli, Imam Syafi'i. Itu tahun bila? Mereka dah buat dah hukum-hukum ni lama dah. Sebab itu konsepnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang ditentukan pemerintah, dia mengangkat. Kita ada jamuan ke depan ni? Tuan-tuan ni, saya just nak maklumkan saja. Lepas ni ada jamuan di bawah. Ya. Hanya ahli karya yang berdaftar di sini sahaja. Untuk jamuan nanti hanya ahli karya yang berdaftar di masjid ini saja. Yang bukan ahli karya sini tak dibenarkan untuk hari ini. Bawa tenang. Saya nak bagi tahu dalam bab makan pun bila saya kata gitu tuan-tuan tak setuju kan? Oh bang, faham ke tidak? Betul tak? Saya kata begini, tuan-tuan kata ini apa hal meripik ustaz ni? Selalu boleh je semua orang makan. Itu baru dalam bab makan bang. Makan tak berapa kerat pun ni. Ada 100 ni tak? Tak baik kot, 50. Kita standby untuk apa? 25 orang. Ini baru dalam bab cerita nak masuk dalam tekak sekejap je tuan-tuan. Setengah jam paling lama. Pun kita bertelingkah. Tuan-tuan rasa nak menguruskan ni. Sebab itu konsepnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Faham tuan-tuan? Maka dia, siapa yang memerintah, dia akan jawab depan Allah Ta'ala besok. Kerja kita taat selama mana tidak kepada kemaksiatan. Tuan-tuan ni faham ke tidak? Ini bukan ceramah pilihan raya, dah habis dah. Bawa tenang. Kita kalau bunyi itu je, ini macam ceramah politik ni. Politik apa ke benda ni? Bila yang kita nak faham ayat-ayat kenegaraan ni? Saya sebut dah tadi, baru cerita bab makan pun kita dah itu baru bab makan. Sebab itu kita marah bila jalan elok-elok boleh two-way jadi one-way, tak guna punya Datuk Bandar. Yang tuan-tuan nak marah Datuk Bandar kenapa? Tuan-tuan belajarlah rajin jadilah Datuk Bandar pula. Tuan-tuan buat jalan tu daripada one-way pergi 4-way terus. Kalau tidak subway masuk terus. Bila dia dah jadi, dia nak menentukan one-way lah. Tuan-tuan faham ke tidak? Itu kan konsep yang disebut dalam Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Rujuk balik kepada Quran, rujuk balik kepada hadis Nabi SAW. Habis. Saya risau tak habis 2 minit lagi, macam tak percaya je ni. Itulah Ustaz, siapa suruh bagi tajuk macam ni? Tajuk macam ni 1 jam. Mana mahu ni? Tapi tak apalah. Alah tuan-tuan, saya ceramah panjang pun tuan-tuan bukan faham. Saya ceramah pendek pun tuan-tuan tak faham. So eloklah pendek. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan.
Dia keluhuran perlembagaan ni maknanya begini je lah, simple untuk kita faham dalam konteksnya, ialah soal hak, soal apa yang ditentukan dalam konteks sebuah negara. Tuan-tuan, saya nak sebut apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Hujurat ayat 13. Ini basic untuk kita faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami jadikan kalian itu laki-laki dan perempuan. Bang, laki-laki dengan perempuan pun tak sama dah. PL memang lain. Betul tuan? Orang perempuan kalau pergi shopping, masuk kedai, keluar memang banyak barang. Orang laki-laki kalau masuk kedai, disuruh beli bawang 3 biji, memang 3 biji dia bawa keluar. Dia takkan bawa lebih. Orang perempuan jangan main-main, semua dia bawa je keluar. Silap dengan tukar-tukar kedai dia bawa balik. Nah, sama juga tuan. Saya ceramah kata, cuba tuan-tuan tengok, orang laki-laki pakaian sempoi je, kadang-kadang butang baju pun tak cukup. Sungguh bang, cuba tengok. Saya suka perhati orang, bukan kita nak condemn, tapi itu biasa orang lelaki. Kadang-kadang mujur ada butang baju, kadang satu, itu pun jumpa masa ambil kunci tadi. Ambil kunci, ada pula butang. Seru. Kalau tidak, butang pun dia tak pakai. Orang perempuan, jangan. Telekung ni semalam tak pakai, besok ada ceramah lain, telekung lain. Itu beza orang lelaki perempuan. Itu pun dah beza. Apatah lagi bila Allah Ta'ala sebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Memang confirm lah tuan-tuan. Faham ke tidak? Takkan sama punya, takkan sama. Nak sama bagaimana bang? Kita memang solat. Kalau kita solat di rumah, kita tak payah nak azan pakai mikrofon macam di masjid. Ada tuan-tuan buat begitu? Allah ada? Tak ada. Tapi kalau jiran sebelah kita, misal kata orang yang berpahaman ataupun dari segi kepercayaan lain, ada yang kadang-kadang nak semayang keluarkan bau. Consider lah, dah itu keadaannya. Takkan tuan-tuan nak suruh sama macam kita pula. Kalau dia azan tak ke mabuk tuan-tuan. Duduk sebelah rumah, kawan tu punya tokong memang ada, tiba-tiba keluar azan daripada rumah dia, Allahu Akbar. Lagi huru-hara kita. Tak tuan-tuan ni faham ke tidak apa saya maksud ni? Ini bukan kita punya kerja, ni Allah Ta'ala punya kerja. Syu'uban wa qabaila. Allah jadikan bagai-bagai bangsa. Tuan-tuan ingat, kalau Arab tu satu bangsa, perangai sama semua? No. Ada orang Arab kat sini. Sini tak ada Arab kan? Orang agak marah kan? Tapi betul. Saya mengaji di Jordan dulu. Allahu Akbar. Jordan ni kira Arab dia taklah level tinggi di kalangan bangsa Arab. Dia yang tinggi ni Oman, Emirat. Ini kalau ke Mekah. Saya cerita ni tuan-tuan, bukanlah saya ni orang Mekah sangat, tapi saya punya kerja ni bukan ceramah. Ceramah ni pasal saya memang mengaji, saya ceramah lah. Kerja utama saya ni menguruskan syarikat umrah. Saya memang ada syarikat umrah sendiri. Tuan-tuan jangan salah faham. Oh makcik, ini bukan iklan, salah faham pula. Tak. Saya nak beritahu memang saya orang biasa bekerja di Mekah, tapi lebih kurang macam promosi jugalah. Tuan-tuan, bang, bila dia sama-sama Arab, dia tengok ini Arab apa? Dubai, okey, respect tinggi. Arab mana? Mesir, low class. Sama. Tuan-tuan jangan ingat dia berjubah semua sama. Belum tahu lagi. Belum tahu. Sebab itu ni kerja Allah Ta'ala belaka. Allah jadikan begitu. Tapi saya bukan nak cerita pasal tu. Yang saya nak cerita apa tuan-tuan? Yang saya nak cerita, dengan kita ni, dia punya kerencaman, ada macam-macam bangsa, macam puak. Saya ceramah di Perak baru ni, dekat dengan tempat orang asli. Orang asli. Jadi kebetulan jumpa dengan orang jawab agama. Dia kata, Ustaz, sebelum ni memang ada orang pergi berdakwah, lepas tu ada tak tahu apa kes, sampai jadi kes jenayah. Oi, kita pun terpanjat dulu. Makna nak ceritanya, kita punya negara ni lagi macam-macam. Ada orang bandar, orang pekan, orang asli, orang macam-macam.
Tuan-tuan, saya tak nak sebut bab tu, saya rasa semua orang tahu. Tapi yang kita nak sebut satu je, kita sekira-kira kita semua ni orang Melayu, tak kira lah apa etnik Melayu, tak kisah Melayu Sabah ke, Melayu Sarawak ke, Melayu Jawa ke, Melayu dia Melayu, Kerinci ke Melayu. Sebab saya kalau jumpa Rosyam tu, Ustaz, abang Melayu Kerinci ke? Ayolah bang, yang penting Melayu juga. Dia tak nak mengaku dia Melayu je, dia nak Kerinci juga. Tuan-tuan, saya nak tanya kita, saya nak ajak sikit ujung-ujung ni, kita main kira-kira. Berapa ramai kita orang Islam? Kita Malaysia ada 30 juta perangkaan baru. Saya pergi ceramah di perangkaan, kira-kira kita ni mostly Islam. Kita ambil lah 60%, tapi kita nak kira malam ni, kita kira 50%. 50% daripada 30 juta berapa? Saya nak cerita supaya tuan-tuan faham apa maksud dia. Berapa? 15 juta. 15 juta. Okey? Maknanya kita consider daripada 30 juta orang Malaysia, 15 juta adalah Muslim. Setuju? Baik. Walaupun dia lebih, nak cerita senang. Okey? 15 juta. Baik. 15 juta, setuju tak saya kata itu ada fakir miskin, dekat situ ada asnaf, fakir, asnaf miskin, ada anak-anak yang baru lahir, yang budak sekolah rendah, ada orang tua yang dah pencen sebagainya, ada yang bekerja. Setuju? Baik. Kita ambil lah secara umum daripada 15 juta 50% saja yang ada pendapatan. Boleh? 50%. Maknanya 15 juta berapa? 7 juta setengah. Tulis 7 juta setengah. Tuan-tuan pernah kira tak nombor 7 juta? 7 juta setengah. Baik bang, 7 juta setengah ni angka kita kira dia boleh bagi 10 ringgit. Boleh faham? Dia boleh bagi 10 ringgit sebulan. Sehari berapa? 30 sen. Makna dia boleh sediakan 30 sen sehari untuk menyumbang. 30 sen. Sebulan 9 ringgit. RM1 tu ambil lah mana-mana, buah katil ada, bisa sepah tu 10 ringgit. Boleh tak? Agak-agak boleh. Baik, kita kira 10 ringgit. Sebulan kita ada berapa juta? 75 juta. Oh makcik, faham ke tidak? Ada 75 juta. Soalan, hari ni berapa banyak kita nak buat masjid? Tuan-tuan perasan tak? Iklan orang buat masjid, buat surau. Tempat saya nak buat masjid, kami dah launching daripada sebelum daripada PKP masuk ni, nak masuk 5 tahun. Kita nak pakai berapa banyak? 12 juta. Kita baru ada berapa? 7 something, dekat 8 juta. Kurang lagi 4 juta. 5 tahun. Sedangkan kalau 10 ringgit seorang, kita ada 75 juta satu bulan. Satu bulan. Setahun kita kali 12, 900 juta. Satu masjid berapa harga tuan? Kita ambil lah 12 juta. 12 juta yuk. Berapa tadi? 900 juta bahagi 12 juta. Jarang tuan-tuan ceramah macam ni kan? Sekali-sekala kita ceramah macam ni, biar mabuk sama-sama. Kita dapat buat masjid setahun berapa? 75 buah masjid. Dan mesti siap dalam masa setahun, sebab kita bagi 12 juta terus orang. Makna 75 masjid tahun ni. Ini yang tengah nak buat tak sampai 75 yuk. Tak sampai. Saya tahu, saya terlibat banyak dengan masjid untuk iklan dan sebagainya. Tak sampai tuan-tuan. Maknanya tahun ni siap semua. Tahun depan macam mana? Duit ada ni banyak. Makna tahun depan kita roboh masjid lain pula. Walaupun masjid tu elok, roboh pasal duit banyak ni. Faham ke tidak masjid? Tahun satu lagi, masjid yang siap tahun sudah, kita roboh balik. Tapi ni cerita kartun lah bang. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya? Allah jadikan kita pelbagai, strengthen kita punya community. Faham tuan-tuan? Kita strengthen community kita, orang Islam kita. Tapi kita tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan bang.
Saya katalah tuan-tuan, ni saya bukan nak sentuh, saya tak nak sentuh pasal orang pergi KFC pakai apa nama Ustaz? Pakai serban apa semua tu. Saya tak nak sentuh bab tu sebab saya tak tahu cerita. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, katalah dia pergi sebab nak dapat bantuan, mungkin tak? Mungkin tak, kita ambil mungkin lain. Dia pergi mungkin sebab orang bagi makan, mungkin. Dia pergi untuk beribu, tu tak mungkin kot. Agak-agak lah tuan-tuan, kalau budak-budak tu nak beribu, takkanlah pakai macam itu. Antara dua lah kan, sama ada orang nak bagi bantuan atau dia nak pergi makan. Setuju tak? Antara dua tu, ada lain tak? Kemungkinan lain, kemungkinan lain. Saya pun tak tahu, saya tak nak sentuh bab tu. Tapi saya nak tanya, kalau kita ada duit sebanyak ni, seorang boleh bagi RM10 satu bulan, berapa banyak KFC kita boleh beli? Tak payah keluar-keluar, kami pergi hantar. Pagi KFC, petang KFC, malam KFC. 900 juta kita kira pula untuk beli KFC. Mabuk makcik itu malam ni, ceramah apa mak? KFC kata dia. Satu KFC berapa tuan-tuan? RM23. Kita dapat, macam mana nak menyebut ni, 39,130,435 bungkus snack plate. Macam ni kalau cerita nak makan, tapi ni realiti kita bang. Oh bang, kita hanya jadi orang yang sibukkan orang lain membina kekuatan, tapi kita hilang kekuatan. Faham tuan? Tuan-tuan dapat poin saya? Allah memang jadikan kepelbagaian, semua orang dia membina kekuatan dia, tapi di mana kekuatan kita? Saya tak bawa tinggi-tinggi, very simple example. Faham Haji? Kalau RM10 pun kita tak boleh keluar untuk sumbang pada masjid kita, so kita tak usah ceritalah pasal tentang orang lain, kerana memang setiap orang akan membina kekuatan dia. Tapi di mana kita? Saya sebut dah tuan-tuan, ni pakai nombor. Kita tanya diri kita, RM10 sebulan, 30 sen makcik sehari, 30 sen. Bang, okok berapa sekotak? Tuan-tuan ni saya menyampah kan? Datang ke masjid buat tak mau okok pula. Kita ada okok percuma bawah. RM10 bang. Tuan-tuan, pukul 9 dah. Hai, entahlah, memang saya tahu dah tadi memang tak habis. Saya ringkaskan, laju sikit. Yang ke seterusnya, keluhuran perlembagaan dah habis, kedaulatan undang-undang habis. Yang terakhir, belum habis lagi, tapi saya ringkaskan. Simple. Apa Allah Ta'ala sebut? Tuan-tuan, saya sebut semua Quran sebut, bukan saya reka sendiri. Sebab itu saya bukan nak sebutkan tentang rukun negara tu, saya nak tengok bagaimana kita adaptasi konsep tu sebenarnya yang memang ada dalam Islam. Dan kalau kita adaptasi konsep tu, apa masalah kita? Kita memang orangnya, we are on track already, understand? Ya, apa sebut? Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Allah bagi gambaran ibadur rahman ni siapa? Ibadur rahman ini orang yang dia jalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sopan santun. Ni bukan lagu sopan santun tu kan? Ada kan lagu sopan santun? Oh makcik, ada kan? Alah, buat-buat tak dengar lagu pula lah, menyampah betul saya. Tuan-tuan ni memang tafiz ke daripada dulu? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ibadur rahman ni apa? Mereka yang berjalan di atas muka bumi ini sopan santun. Kita bukan, apa dia panggil istilahnya? Reward apa? Reward tu apa? Apa nama? Yang payah benar kerja makna orang kata lampu merah dia kata lampu hijau, orang kata berhenti dia kata jalan. Itu panggil apa? Apalah benda payah benar ujung-ujung perkataan. Maknanya suka melawan je lah. Tu dia panggil apa tu? Reward apa? Yang alah apa ke benda. Tuan-tuan ni pun teruk betul lah. Tak, maknanya
Artinya kita ni bukan kita ni orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut gini, orang Islam ni orang yang senang nak diurus. Faham tak bang? Oh bang, faham ke tidak? Tak payahlah tuan-tuan nak buat ya no. Tengok sembahyang Jumaat. Tengok sembahyang Jumaat. Ni berapa kali saya ceramah kat TV pun saya sebut. Kita dah tahu kita datang lambat, tuan-tuan parking dekat depan pintu. Habis sembahyang Jumaat, cabutlah, alihkan kereta. Sibuk sembahyang sunat 2 rakaat, orang lain nak keluar semua tak boleh. Faham ke tidak bang? Tuan-tuan faham ke tidak? Mana punya kita pakai? Saya ceramah di Singapura tuan-tuan. Mufti Singapura siap buat satu statement kepada yang parking, jagalah parking elok-elok, jangan sampai halang parking orang. Saya tanya dengan masjid tu. Saya kata, tuan, mufti buat teguran pasal parking. Dia kata, ustaz, ada masjid parking tak banyak. Kebetulan sebelah gereja, hari Jumaat, gereja mana ada orang, yang ada padri je. Kata dek gereja, you all orang Muslim parkinglah sini, kami bukan ada orang, kami pakai hari Ahad. Jadi dia parking. Lah kereta padri pun di blok ni, dengan padri-padri kena dengar khutbah. Tuan-tuan faham ke tidak? Saya nak sebut, ini Allah Ta'ala sebut, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang Islam ni tuan-tuan, dia orang yang mudah diurus. Sebab tu kena faham bang, jangan semangat tak tentu hala. Kita dah tahu sembahyang Jumaat datang lambat, parking belakang kereta orang, habis sembahyang cabutlah. Sembahyang sunat, ada orang kata, ustaz, bukankah sembahyang sunat tu dituntut? Siapa pula yang kata jangan sembahyang sunat? Ada tuan-tuan dengar saya kata jangan sembahyang sunat? Saya kata habis sembahyang Jumaat, alihkan kereta. Dah alih kereta, parking elok-elok, masuklah sembahyang sunat. Ada harapan? Tak ada makna. Dia dah keluar, tak masuk dah. Yang sebenarnya bukan nak sembahyang sunat sangat. Tak, saya nak sebutkan prinsipnya. Kita ni orang Islam tu contoh tuan. Contoh. Kita ni orang yang mudah diurus. Sebab itu kita dalam hadis sebut, la dararun wa la dirar. Kau tak boleh mudaratkan orang dan orang tak boleh mudaratkan kau. Sampai tahap ulama fiqh bincang, kalau kau buat bangunan jangan sampai halang matahari pergi rumah orang. Sampai macam tu kita orang Islam. Kalau sekadar lampu isyarat hijau merah tu tak ada isu lah orang Islam. Walaupun langgar juga, langgar tuan. Saya memang biasa kalau jalan pergi ceramah lampu isyarat semuanya hijau. Saya pun tak tahu. Mungkin ada doa dia lah, ada doa dia. Tuan-tuan, saya nak sebut kita orang Islam ni bukan jenis orang yang suka memberontak. Itu perkataan dia payah benar tuan-tuan, ni memang teruk betul lah. Memberontak apa cakap orang putih? Ribut. Orang putih kata memberontak. Lah semua perkataan kita cakap orang putih. Habis yang tadi saya cakap orang putih banyak tu, tuan-tuan faham ke tidak? Tak. Maknanya tuan-tuan, kita orang Islam ni mudah diurus. Sebab itu zaman Nabi SAW, bila tengok orang lelaki, orang perempuan keluar satu pintu yang sama, kata Nabi SAW, lah orang perempuan keluar pintu sini. Sebab itu di Masjid Nabawi tuan-tuan tengok yang menghala ke bakit itu, ada tulis situ pintu babun nisa, pintu orang perempuan. Sebab Nabi kata orang perempuan keluar ikut sini, orang lelaki keluar pintu lain. Kan senang urus. Apa hal pula? Ikut saya lah, saya nak keluar ikut mana? Orang Islam bukan begitu. Kerana dia melihat kepada apa manfaat. Ni, dan yang terakhir, habis tuan, saya nak habiskan cepat. Kesopanan dan kesusilaan. Habis. Yang terakhir ni, tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW kan? Saya dah tutup nota saya. Saya tahu tuan-tuan memang tak percaya saya habis pukul 9, tapi saya dah tutup. Tuan-tuan, apa Nabi sebut dalam hadis? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, orang yang mensejahterakan orang lain daripada lidah dia, daripada tangan dia. Tangan ni bukan masuk menampar orang je. Tak. Saya bagi contoh. Bang, saya bagi contoh last. Baru ni saya solat Jumaat tuan, di satu masjid. Saya tak sebutlah pasal ni, sahabat ni dia rakam. Kejap lagi dihantar ke mana-mana. Besok orang tu tengok dengan saya sembahyang Jumaat, besok orang pandang semua. Tuan-tuan dengar saya bercakap.
Kata Nabi, orang Islam orang yang sejahterakan orang lain daripada tangan dia, daripada lidah dia. Saya nak sebut dari tangan ni bukan tangan saja, maknanya perlakuan. Lidah artinya perkataan. Saya solat Jumaat baru ni, kebetulan masjid tu penuh pula, Ustaz, penuh. Jadi saya ni belakang, saya di bahagian solat yang lain, dan di bahagian solat saya depan ni orang bahagian solat yang lain. Jadi maknanya kami terpisah lah. Tapi saya nampak ada satu orang ni, dia nak penuhkan soft yang di depan. Bila nak penuhkan soft depan, orang lain dah ke depan, dia patah balik, soft dia dah di take over. Tuan-tuan faham tak? Dia pergi ke belakang, orang lain pakat tak bagi. Tapi saya nampak depan saya ni sebenarnya boleh selitkan dia, boleh selitkan dia. Saya tak faham kita ni. Dia rasa nak semayang tu, bang, memanglah kita nak semayang, mazhab kita Syafi'i, tangan tu boboh sini, betul. Faham ke tidak? Di sini pun sah. Sah ke tak sah? Sah. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini ada pandangan. Cuma kita Syafi'i sini. Tapi kalau kita tak nak sini, kita rapatlah pun masalahnya. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini kan termasuk akhlak kesopanan. Inilah dipanggil akhlak dalam ibadah. Dah tentu orang padat kan? Padat tak? Konon-konon Syafi'i benar lah dia. Saya ingat pula tu, geram je saya daripada belakang, rasa saya nak rentap aja tangan dia. Sungguh tuan, saya habis mayang tuan, habis salam kedua, saya terus pusing belakang sebab orang ni tadi tak boleh masuk. Orang dah, imam dah habis baca Fatihah, dia masih berlega-lega lagi, dan dia terpaksa cross keluar. Habis mayang, saya terus pusing belakang, tengok dekat belah mana. Saya kata dalam hati, mudah-mudahan orang ni tadi dapat dah semayang. Janganlah macam gitu. Kalau kita dah semayang ramai, memang dalam mazhab Syafi'i sunat tahiyat akhir duduk secara tawarruk. Tahu tawarruk? Orang Melayu kata duduk tahiyat akhir, silang kaki tu. Bang, come on lah, kalau orang ramai duduklah secara iftirash. Tahu iftirash? Duduk tahiyat awal tu. Dia nak duduk tahiyat akhir juga. Bang, kita ni dah trainer 12 tayang. Kawan ni sebelah kancil first series 660 tu, first model, spare part pun tak ada dah. Bila kita duduk secara tawarruk, bukan duduk atas lantai, duduk atas kawan ni, tahu tak? Kawan ni semayang sambil maki, kita celaka orang sebelah ni, kata. Faham tak cik? Kan Nabi suruh, kan disebut tafassahu, bukalah. Itu konsepnya. Sebab itu saya sebut, ini perkara yang memang ada di dalam diri kita sebagai orang Islam, walaupun diangkat dia menjadi rukun negara. Tuan-tuan faham ke tidak? Kalau yang itu kita tak boleh buat, tuan-tuan tak payah cerita yang ni lah. Faham? Oh makcik, faham ke tidak? Kalau faham, ambillah tuan-tuan. Sudahlah tu ya. Saya rasa kita sambung tahun depan je lah ya. Cukuplah tu Ustaz ya, 9 suku dah. Saya rasa saya tak ada nak panjangkan. Saya minta maaf sangat tuan, terambil 19 minit terlebih. Saya minta tuan-tuan halalkan masa tu 19 minit tu. Pasal saya janji tadi pukul 9 ya. Jadi saya minta maaf banyak. Dan tuan-tuan janganlah ngumpat pula lepas ni. Celaka Ustaz tu dia janji pukul 9, dia aku nunggu ya. Jadi saya minta maaf. Dan kalau dipanggil ceramah lagi yang akan datang, saya potong 19 minit ya, InsyaAllah. Jadi hari ini saya berhentilah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.